Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak share berkaitan dengan subtopik selesaikan masalah dalam tajuk masa dan waktu, rujukan buku teks tahun 4 muka surat 164. Sebelum tu kamu kena faham dulu berkaitan unit masa ya. Okey, mudah saja. Okey, yang ni ada jam kat rumah kan, jam dinding kat rumah. Jadi 1 jam 60 minit, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Cikgu rasa semua orang boleh ingat yang ni ya. Okey, kemudian 1 tahun 12 bulan. 1 tahun juga bersamaan dengan 365 hari bagi tahun biasa dan 366 hari bagi tahun lompat. Bila ya tahun lompat? Bila tu? Okey, tahun 2020 adalah tahun lompat. Tahun lompat ni ada 4 tahun sekali ya, berlaku 4 tahun sekali. Kemudian tahun 2024 seterusnya 2028, seterusnya 2032 dan seterusnya. Okey, jadi kenapa dia ada 366 hari? Kerana bulan Februarinya ada 29 Februari. Tahun biasa ni ada 28 Februari sahaja. Okey, untuk tahun lompat ni cikgu dah ajar dalam video yang sebelum ni ya. Okey, kemudian satu dekad sama dengan 10 tahun. Okey, cara nak ingatnya, ingat umur kamu. Umur kamu 10 tahun. Jadi, umur kamu dalam dekad ialah 1 dekad. Alright. 1 abad. 100 tahun. Ingat umur siapa ya? Ingat umur Tun Mahathir Mohamad. Umur Tun Mahathir sekarang ni 96 tahun. Jadi, menghampiri 100 tahun. Jadi, kira 1 abad lah umurnya. Okey, kemudian 1 abad juga bersamaan dengan 10 dekad. Okey, next. 1 alaf 1000 tahun. Okey, cikgu rasa boleh ingat kan yang ni? Alright. Kemudian cikgu nak terangkan dulu kata kunci. Kata kunci tu apa ya cikgu? Okey, yang ni contoh kata kunci. Berapakah beza antara tempoh yang diambil oleh Yixing dengan Mahendran? Okey, jadi mana kata kuncinya? Okey, yang ni. Beza. Jadi cikgu nak terangkan kata kunci ialah perkataan yang ada dalam satu ayat. Okey, yang ni ayat. Okey, kemudian ada perkataannya beza. Alright, itu maksud kata kunci. Jadi kita tahu sini, beza ni operasinya tolak. Alright. Jadi sekiranya dalam ayat tu ada cari jumlah. Soalan tanya ya. Kan ayat selesaikan masalah ni soalannya selalunya panjang. Jadi dalam ayat tu ada cari jumlah. Jumlah tu jumlah yang sedikit ya. Jadi itu adalah operasi tambah. Cari beza ataupun cari perbezaan. Okey, yang ni ada beza selisih maksudnya tolak. Operasi tolak ya. Kemudian kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Contohnya, umur kamu 10 tahun. Umur ayah kamu 5 kali daripada umur kamu. 5 kali. Maksudnya kali 5 kali 5. 10 kali 5, 50. Umur ayah kamu 50 tahun. Okey, senang saja. Okey, lebih daripada. Okey, lebih ni berkaitan dengan sesuatu bilangan tu akan jadi lebih banyak. Betul tak? Lebih banyak. Jadi bila banyak ni kita buat operasi apa? Ni operasi tambah. Okey. Okey, yang ni kurang daripada. Kurang tu melibatkan operasi tolak, betul? Benda tu akan jadi sedikit, bilangannya akan jadi sedikit. Jadi operasi tolak. Yang ni tambah tadi. Okey, yang ni 5 kali, 10 kali ataupun cari jumlah bagi sesuatu bilangan, jumlah yang sangat besar. Maksudnya operasi darab ya. Jumlah yang sedikit tambah. Okey. Kata kunci bagi bahagi pula. Cari hasil bahagi, baki daripada dikongsi. Yang ni selalu famous yang ni. Diagihkan sama rata, dipotong sama rata, dikongsi bersama. Yang ni operasi bahagi. Alright. Jelas ya? Seterusnya kita nak belajar tempoh masa ya. Tempoh masa mudah saja, tempoh masa. Okey, yang ni mula-mula sekali. T O to tolak. Okey, jadi operasinya tolak. Jadi bila soalan tanya tempoh masa, selalunya tolak. Okey, jadi formulanya waktu tamat tolak waktu mula. Tempoh masa waktu tamat tolak waktu mula. Okey, cikgu ringkaskan tamat tolak mula. Cikgu ringkaskan lagi jadi tetamu. Okey, ataupun tempoh.
tempoh masa lah. Tamat. Okey, tolak dengan mula. Jadi ingat, tetamu, tempoh masa sama dengan tamat, tolak, mula. Okey, kemudian yang ni ada nota ringkas iaitu tulis. Okey, walau bagaimanapun, bukan semua tempoh adalah operasi tolak. Okey, bukan semua ya. Cikgu maksudkan bukan semua. Ada juga tempoh tu kena tambah. Okey, alright, faham? Sebab apa? Sebab ianya bergantung kepada soalan juga. Jadi kena fahami soalan. Itu yang sebetulnya. Kita cuba lihat contoh yang pertama. Amir sekeluarga menaiki kapal terbang ke destinasi A dan seterusnya ke destinasi B. Adakah Amir dan keluarganya berada di dalam kapal terbang melebihi 6 jam? Jadi di sini dia nak apa ya? Bulatkan kata kuncinya 6 jam. Okey. Soalan ni berkaitan dengan apa? Tempoh lah. Tempoh masa. Adakah dia berada dalam kapal terbang tu melebihi 6 jam? Jadi langkah pertama, fahami soalan. Okey, dah faham. Melebihi 6 jam. Bulatkan kata kunci. Dah bulatkan. Fikir cara operasi apakah? Okey, sekarang ni melibatkan tempoh ya. Tempoh dia adakah melebihi 6 jam? Okey, jadi cikgu bawa ajar tadi. Tempoh adalah tetamu. Tempoh, tamat, tolak, mula. Okey, walaupun bukan semua tolak, tapi yang ni cikgu rasa kena tolak. Betul. Okey, jadi tamat, tolak, mula. Yang ni mula, masa berlepas ni mula waktu tamatnya, waktu tibalah. Jadi tamat, tolak, mula. Okey, destinasi A. Kemudian, yang ni destinasi A ya. Kemudian destinasi B. Destinasi B pula, tamat, tolak, mula. Okey, jadi melebihi 6 jam tak dia berada di atas kapal terbang? Okey, kita lihat ya. Jadi ingat tadi, tetamu kan. Tempoh masa tamat, tolak, mula. Kemudian ingat 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Alright. Jadi kita lihat tempoh bagi destinasi A ya. Tempoh A, jadi tamat, tolak, mula. Jadi kiralah tamat, tolak, mula. Okay, masukkan nilai tamat 13.10. Mulanya 10.35. Kemudian ingat 1 jam 60 minit kan. Okey, jadi sekarang ni 10 minit. Okey, 10 minit tolak dengan 35 minit. Jadi tak boleh. Jadi kalau sekiranya tak boleh, pinjam daripada jam. 1 jam 60 minit. Jadi 13 jam tinggal 12 jam. Okey, jadi pindahkan 1 jam 60 minit. Selesaikan yang ni dahulu ya. Jadi yang dalam kotak ni 60 minit tambah 10 minit. Yang kita pinjam tadi daripada jam. Jadi sama dengan 70 minit, betul? Okey, jadi 70 minit barulah boleh tolak. Jadi tolak, kamu dapat 2 jam 35 minit tempoh masa berada dalam kapal terbang A ya, ke destinasi A. Seterusnya destinasi B yang ni. Okey, jadi buatlah waktu tamat, tolak waktu mula, buat pembahagi ya. Okey, buat pembahagi jam, minit, masukkan nilai. Jadi boleh tolak tak minit? Tengok 20 minit tolak dengan 15 minit. Okey, boleh. Jadi tak perlu pinjam daripada jam. Jadi destinasi B dia berada di atas kapal terbang selama 4 jam 5 minit. Jadi adakah melebihi 6 jam? Melebihi maksudnya kena tambahlah 2 ni. Jadi bila tambah, kamu dapat 6 jam 40 minit. Adakah melebihi 6 jam? Okey, macam mana nak jawab ya? Jadi kamu kena tulis jawapannya. Ya, Amir dan keluarganya berada dalam kapal terbang melebihi 6 jam. Okey? Okey, sebab dia berada selama 6 jam 40 minit. Jadi melebihilah 6 jam. Alright? Contoh kedua, Supardi, Mahendran dan Yishin masing-masing berjaya mengumpul 1000 tanda like dari rakan di media sosial dalam tempoh yang berbeza. Media sosial tu maksudnya macam TikTok, Facebook ataupun IG, Instagram, betul tak? Jadi soalannya, kira tempoh yang diambil oleh Mahendran. Okey, soalan A dulu. Jadi bulatkan kata kunci, fahami soalan dan bulatkan kata kunci. Jadi dah bulatkan kata kunci, yang ni 1000 tanda tangan. Supardi mengambil masa 20 minggu 2 hari. Mahendran lewat 9 hari berbanding Supardi. Okey, jadi di sini ya, lewat. Maksudnya macam mana nak buat ni? Tambah, tolak, darab, bahagi ni.
Jadi cikgu tunjukkan contoh ya. Contoh acara lari 100 meter Olimpik. Hussein Bolt menang acara larian dengan catatan 10.0 saat. Sementara Blake lewat 0.5 saat dari Hussein. Lewat di sini. Okey. Jadi soalannya, berapakah tempoh masa Blake? Okey, tambah atau tolak di sini. Dia lewat 0.5 saat. Jadi nak kena buat apa kamu rasa? Jadi kamu kira lewat maksudnya kena tambah di sini, betul? Jadi Blake tu tiba 10.5 saat. Kita kena buat operasi tambah. Okey, sama juga yang ni. Lewat di sini kita kena tambah ya, kena tambah. Alright. Kemudian apa yang perlu kamu ingat lagi ialah 1 minggu bersama dengan 7 hari ya. Soalan melibatkan minggu dan hari. Okey, jadi 1 minggu 7 hari. Jadi buatlah pembahagi. Okey, minggu, hari, kemudian masukkan nilai. 20 minggu 2 hari, 20 minggu 2 hari tambah dengan 9 hari, kena tambah ya. Sebab dia lewat. Jadi kena tambah. Jadi kamu dapat 11 hari 20 minggu. Kemudian kena ingat ya, 1 minggu tak boleh lebih daripada 7 hari, betul? Jadi kena tolaklah di sini. Tak boleh lebih daripada 7. Jadi 1 minggu 7 hari kan. Jadi tolak 7 tambah dengan 1 di sini. Di unit minggu ni. Jadi kamu dapat 21 minggu 4 hari. Jadi tulis semula tempoh masa Mahendran ialah 21 minggu 4 hari. Alright. Soalan B. Berapakah beza antara tempoh yang diambil oleh Yixin dengan Mahendran? Okey, jadi Mahendran dah dapat tadi. Okey, beza dia nak beza. Apakah operasi apakah beza? Okey, yang ni tadi ya. Beza perbezaan maksudnya operasi tolak. Okey. Jadi kita kena buat tolak tadi, tolak. Jadi Mahendran ialah 21 minggu 4 hari. Tolak dengan Yixin tadi 18 minggu 6 hari. Jadi buatlah pembahagi minggu hari, masukkan nilai. Jadi bila nak tolak hari, 4 hari tolak dengan 6 hari tak boleh. Jadi kita pinjam daripada minggu. Ingat ya, 1 minggu 7 hari, pinjam 1 minggu. Jadi pinjam 21 minggu, tinggal 20 minggu, pinjam, pindah sebelah jadi 7 hari. Jadi selesaikan dulu 7 dengan yang asalnya 4, jadi 7 tambah 4, 11. Okey, dah boleh tolak dah, 11 hari ya. Tolak dengan 6 hari. Jadi kamu dapat 2 minggu, 5 hari. Tulis mula jawapannya. Jangan biarkan jawapan dalam bentuk macam ni ya. Jadi beza antara tempoh Yixin dan Mahendran ialah 2 minggu, 5 hari. Alright. Kita lihat contoh yang ketiga. Okey, yang ni ayah, ibu, abang, ayu. Okey. Ayah ya, tengok ayah. Umur ayah ya. Umur ayah adalah 47 tahun 1 bulan. Umur ibu 45 tahun 6 bulan. Abang 18 tahun 10 bulan. Ayu tak pasti umurnya berapa. Jadi mestilah dia nak umur ayu, betul tak? Jadi soalannya, umur ayah 5 kali umur ayu. Okey, ada di sini kata kuncinya, fahami dan bulatkan kata kunci. Jadi berapakah umur ayu? 5 kali. Adakah kali 5? Kena faham dulu betul-betul soalannya. Ya. Adakah kali 5? Okey, kita lihat contoh di bawah. Contohnya umur ayah 40 tahun. Umur ayah adalah 4 kali umur Nur. Berapakah umur Nur? Yang ini contoh lain ya. Jadi, adakah 4 kali bermaksudnya kali 4? Kena fahami betul-betul soalan tu. Okey, sekiranya di sini kamu kali 4. Jadi 40 kali dengan 4 jadi 160 tahun. Umur ayah 40 tahun, umur Nur 160 tahun. Umur anaknya lagi tua daripada umur ayah. Jadi di sini 4 kali di sini bukan darab. Okey, bukan darab. Maksudnya apa ya? Okey, terbalikkan. Terbalikkan darab adalah bahagi. Jadi bila bahagi dapatlah umur Nur, anaknya berumur 10 tahun. Okey, jelas ya. Walaupun dia tulis 5 kali, tapi kena fahami betul-betul soalan, bukan kali 5. Rupa-rupanya kena bahagi dengan 5. Okey. Okey, bila nak jawab soalan ni, cuba kamu bayangkan 47 kali dengan 5. Maksudnya umur ayu ni 200 tahun lebih.
Jadi salahlah kali, kena bahagi ya. Kena bahagi 5. Okey, jadi 47 tahun, 1 bulan bahagi dengan 5. Jadi tulislah bentuk lazim, bahagi dengan 5. Okey, bila bahagi tahun tu terus naikkan ke atas ya. Bulan pun sama, naikkan ke atas. Jadi bahagilah. Okey, bila bahagi 9 darab 5, 45, bakinya 2. Ada baki ya. 2 tu 2 apa ya? Okey, tengok. Bakinya adalah 2 tahun. Jadi, lepas tu kena ingat 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi, pindahkan tahun ni, 2 tahun ni ke bulan. Jadi, berapa bulan jadi? 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. Jadi, pindahkan 2 tahun 24 bulan. Selesaikan dulu yang ni 24, kemudian yang asalnya 1 bulan. Jadilah 25 bulan, kemudian bahagilah. Yang ni cikgu guna teknik darab ya. Jadi 5 kali dengan 5 sama dengan 25, bakinya sifar. Jadi tak ada baki dah, jadi jawapannya yang ni lah. Umur Ayu adalah 9 tahun 5 bulan. Alright. Jelas ya? Soalan B, adakah umur abang 2 kali umur Ayu? Okey, tadi dah dapat umur Ayu ya. Jadi yang ni 2 kali dia kata. 2 kali selalunya cikgu sebutkan tadi kali 2. Okey, kita try umur Ayu kali dengan 2. Jadi umur Ayu tadi yang kamu kira tadi, soalan A tadi dapat 9 tahun 5 bulan. Soalannya tanya, adakah umur abangnya 2 kali umur Ayu? Jadi kita cuba kali 2 lah. Jadi soalan melibatkan tahun dan bulan. Jadi buatlah garis pembahagi tahun bulan. Kemudian darab 2. Okey, 9 tahun 5 bulan kali 2. 5 kali 2, 10. 9 kali 2, 18. Jadi dapat jawapan 18 tahun 10 bulan. Adakah betul? Jadi berbalik kepada soalan tadi. Umur abangnya 18 tahun 10 bulan. Adakah umur abangnya 2 kali umur Ayu? Jadi kamu kali 2, kamu dapat 18 tahun 10 bulan. Jadi macam mana nak tulis jawapannya? Jadi tulislah jawapannya, ya, umur abang 2 kali umur Ayu. Okey. Okey ya. Sekiranya seperti biasa ya, dah faham semua. Kita cuba buat latihan pengukuhan. Soalan 1, 2. Kamu boleh pause video. Soalan yang ketiga, 4. Ada 6 soalan ya. 5 dan 6. Alright, ada 6 soalan. Dan seperti biasa cikgu akan share jawapannya. Okey, teknik belajar matematik. Buat latihan, buat jalan kerja dan sila semak jawapan anda. Alright, semua cikgu dah sediakan jawapan. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.